Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man nasarahu ila yaumil qiyamah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka 'antal 'alimul hakim. Wa la haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim. Yang saya muliakan semua ahli-ahli jemaah. Pada malam ini kita sambung pengajian kita berkenaan dengan kitab Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah. Ini kalau yang pakai kitab Yawi ini muka surat 95. Kalau yang Rumi itu saya tak tahulah. Perbincangan dan kesimpulan. Tajuknya. Pengenalan berkaitan dengan iman. Pertama, mereka yang percaya kepada rukun-rukun iman bermakna mereka telah makrifah kepada Allah dan kepada malaikat-malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar, dan mereka termasuk dalam kalangan orang yang benar pengakuan imannya. Orang yang percaya kepada rukun-rukun iman bermakna mereka telah makrifah kepada Allah, mengenal Allah dan kepada malaikat, rasul-rasul, kitab-kitab Allah, hari akhirat, qada dan qadar, dan mereka termasuk dalam kalangan orang yang benar pengakuan imannya. Orang yang beriman ialah orang yang percaya dengan rukun-rukun iman. Orang yang telah makrifah pada Allah, keimanan mereka terbahagi kepada 4. Orang-orang yang telah makrifah kepada Allah, keimanan mereka terbahagi kepada 4 martabat. Pertama, martabat iman ulama. Kedua, martabat orang yang bertaklid. Ketiga, martabat orang yang menjalankan syariat Allah. Keempat, martabat iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Ini para ulama membahagikan orang-orang yang makrifah pada Allah ini, keimanan mereka terbahagi pada 4. Ini pembahagian yang dibuat oleh para ulama, ulama-ulama tauhid. Yang pertama dia kata iman, martabat iman ulama. Kedua, martabat iman orang yang bertaklid. Ketiga, martabat iman orang yang menjalankan syariat Allah. Dan keempat, martabat iman nabi-nabi dan rasul-rasul. Dia ada huraian di sini. Martabat iman ulama ialah keimanan mereka dengan memikirkan kejadian alam beserta dengan dalil-dalil naqli atau dalil akli, nazar dan istidlal. Keimanan ulama yang berasaskan nazar dan istidlal mempercayai Allah yang mencipta alam ini bersifat kudrat, iradat, ilmu dan juga makrifah dengan asma Allah, asmaul husna dan sifat-sifat kamalatnya. Ini orang yang iman ulama ini. Ulama iaitu berdasarkan nazar dan istidlal. Hilik dan dalil. Sama ada dalil naqli atau dalil akli. Jadi ini iman ulama. Iman ulama. Mereka mempercayai alam ini mencipta alam ini bersifat kudrat. Allah itu bersifat kudrat, iradat, ilmu dan seterusnya.
dan juga makrifah dengan asmaullah, nama-nama Tuhan, asmaul husna, dan sifat-sifat kamalatnya, sifat-sifat Allah yang kesempurnaan. Percaya Allah itu mempunyai sifat-sifat kesempurnaan berdasarkan dalil. Nazar ni mana tilik, istidlal, ambil dalil sama ada dalil naqli ataupun dalil akli. Ini iman para ulama, orang yang mengenal Allah. Ulama ni mengenal lah, orang yang kenal Allah. Martabat orang yang kedua ialah martabat iman orang yang bertaklid, iaitu keimanan dan makrifat mereka terhadap Allah hanya dengan mendengar dan mengikut perkataan orang sahaja tanpa dalil dan hujah. Mereka ini tak ada dalil. Orang kata itu. Orang kata ini. Taklid, pakai ikutan. Orang kata Tuhan ada, dia pun kata Tuhan ada. Itu dia. Orang kata Tuhan berkuasa, dia pun kata Tuhan berkuasa. Ini iman taklid. Iman taklid. Martabat iman orang bertaklid ini adalah martabat iman yang paling lemah. Kerana ketakwaan, ketaatan dan kecintaan mereka terhadap Allah terlalu kurang. Orang yang main ikut-ikut ni biasanya iman dia tak kuat. Iman dia tak kuat. Tak kuat. Dia mudah saja untuk nak dipesongkan. Nak dipesongkan kerana dia tidak ada pegangan. Dia tidak ada dalil. Dia cuma ikut orang. Orang kata itu, dia pun itu. Taklid. Taklid. Taklid dalam bab ilmu tauhid ni dia dikira apa? Paling lemah. Paling lemah. Tapi kalau bertaklid dalam ilmu fiqh tak apa. Orang kata sembahyang apa? Sembahyang rukun sembahyang 13. Kita pun kata 13. Tak apa. Dalam bab ilmu fiqh, tapi bab ilmu apa? Ilmu ni tauhid ni dia kena ada dalil, Kalau ilmu fiqh dia kalau tak ada dalil pun tak apa. Orang kata rukun sembahyang ada apa ni? Rukun wuduk ada berapa? Fardu wuduk ada berapa? Kita kata 6. Betul lah, orang dah kata 6, kita pun kita belajar 6. Tak ada pula kita nak dalil apa dalil dia. Kalau tanya dalil ramai orang tak tahu. Apa dalil yang mengatakan rukun sembahyang, rukun wuduk, fardu wuduk ni 6. Apa dia? Ramai orang tak tahu. Itu dia. Yang kita belajar rukun wuduk ni 6. Yang pertama niat. Dia. Yang kedua basuh muka, gitu. Macam itulah sampai akhir. Pada tertib 6. Tak apa, dalam bab ni ilmu fiqh. Tapi kalau dalam bab ilmu tauhid ni dia kena ada dalil. Nak kata apa tanda Allah itu ada, kena tahu ada tanda dia. Paling kurang dalil ijmal. Paling kurang dalil ijmal. Dalil ijmal ni kalau kita mengaji ilmu tauhid dia kata apa dalil adanya Allah? Adanya alam ini. Ada alam ini menunjukkan adanya Allah. Itu dalil ijmal. Apa tanda Tuhan itu bersifat qidam? Jawabnya ada alam juga. Ada alam juga, baharu alam. Semua baharu alam jawapan dia. Itu mana ada dalil ijmal nama dia. Tapi kalau yang paling baik sekali ialah tahu pada dalil secara tafsil. Secara tafsil. Huraian dia secara tafsil. Itu sebaik-baik dah. Paling kurang dalil ijmal. Orang yang ulama tadi dia tahulah dari dalil secara akal, dalil secara ayat Quran, dia tahu. Itu iman ulama. Yang ketiga, lepas tu seterus ada iman yang iman orang yang menjalankan syariat Allah, iaitu keimanan mereka terhadap Allah berdasarkan syawahid dan barahin, penyaksian dan tanda-tanda, bukti dan hujah. Bukti, hujah dan dalil. Dia nak ada bukti-bukti
hujah, dalil. Ini iman, orang yang menjalankan syariat Allah ialah iman yang tinggi, dan mereka adalah orang yang mencintakan Allah serta taat padanya dan takut melanggar perintah Allah, dan mereka adalah ulama yang benar-benar menjalankan hukum Allah. Yang di atas ni kalau kita tengok sekali dari pandang, iman ulama dengan iman iman orang yang menjalankan syariat Allah ni nak lebih kurang sama aja, tapi lain. Yang ulama tu kira bawah sikitlah. Yang mana? Yang menjalankan syariat Allah ni lebih tinggi lagi martabat dia. Contoh dia macam Abu Bakar. Mereka itu menjalankan syariat Allah, menjalankan syariat Allah dengan bersungguh-sungguh menjalankan syariat. Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali itu orang-orang yang termasuk dalam kumpulan kumpulan yang menjalankan syariat Allah. Iman yang tinggi, iman mereka cukup tinggi. Kalau iman ulama ni tinggi juga. Tapi bawah sikitlah kalau banding dengan yang menjalankan syariat Allah ni. Orang alim ni ramai orang alim. Orang alim ni ramai orang alim, tapi taraf dia tak sama macam keimanan siapa? Keimanan Abu Bakar. Abu Bakar ni iman dia terlalu tinggi. Orang yang menjalankan syariat Allah ni iman dia terlalu tinggi, hampir-hampir nak sama dengan iman Rasul. Tapi tak samalah. Sudah. Kalau di kalangan umat yang mukmin ni, iman kumpulan-kumpulan tu paling tinggilah. Abu Bakar ni tak boleh lawan iman dia. tak boleh lawan keimanan dia. Dalam perang Tabuk, orang minta derma nak pergi berperang. Orang ni pakat bagi. Ada yang bagi 1/4 daripada harta dia, ada yang bagi setengah. Tapi Abu Bakar bagi semua. Abu Bakar bagi semua sampai tak ada tinggal lah. Sampai tak ada tinggal lah. Rasulullah tanya dia, apa yang tinggal pada engkau ya Abu Bakar? Ya Abu Bakar. Dia jawab, Allah, Rasul. Allah wa Rasuluh. Allah dan Rasul dia saja lagi yang tinggal. Yang lain aku bagi. Yang lain aku bagi. Allah dan Rasul saja aku tak mau bagi. Itu aku simpan, aku tak mau bagi. Dia dah. Begitu yakin dia dengan Allah. Allah akan beri rezeki pada dia, tak risau. Dia tak risau. Ya, nak cari iman macam tu payahlah. Payahlah. Itu dia. Yang ulama tadi pun hebat juga, bukan tak hebat. Iman ulama tu pun hebat juga, dia kenal dengan dalil, dengan apa cukup. Tapi tak lawan dengan yang mana? Yang menjalankan syariat Allah ni, iman dia lebih tinggi lagi. Dan yang paling tinggi ialah satu lagi. Apa dia? Iman siapa? Iman para nabi dan rasul-rasul. Memanglah adalah iman yang paling tinggi dan sempurna, kerana mereka adalah orang yang maksum dan bermukjizat dan juga menunaikan hak ketuhanan, dan iman mereka adalah dengan dalil dan hujah. Mereka ini dengan dalil dan hujah. Selain daripada itu mereka maksum. Maksum. Maksum mana? Terpelihara daripada dosa. Tentulah orang yang terpelihara daripada dosa ni tentulah iman paling tinggi, tak boleh lawan lah iman para nabi dan para rasul. Itu dia. Nabi-nabi, nabi-nabi mana ada dosa? Tak ada dosa. Itu dia. Tapi walaupun nabi-nabi tak ada dosa, tapi di hari kiamat mereka pun gentar juga, gentar juga. Bila ni apa ni umat minta supaya nak dicepatkan nak dicepatkan hisab, nak dicepatkan hisab, minta kepada Adam, Nabi Adam tak sanggup. Aku pun dia kata ada juga dulu buat salah makan buah holdi tu. Itu dia. Minta kepada Nabi ni pun tak sanggup. Minta Nabi semua. Banyakkan semua Nabi tak sanggup nak berjumpa Allah. Mereka pun rasa diri mereka kerdil pada hari itu. Itu Nabi tu. Kita ni lebih-lebih lagi lah. Itu dia. Sampai
Tu orang yang iman dia hebat tu. Orang yang iman dia hebat. Sampai kepada Nabi Muhammad lah yang sanggup berjumpa dengan Allah untuk apa? Untuk minta supaya dipercepatkan hisab. Dah tak tahan dah ni. Umat-umat dah tak sanggup, dah tunggu lama di padang mahsyar. Di padang mahsyar dah tak tentu nasibnya macam mana gaya. Minta dipercepatkan hisab. Itu dia. Ini iman para rasul ini paling sempurna. Jadi ada 4 iman. 4 iman. Iman para ulama. Iman para ulama ni pun hebatlah dah. Ada hujah, ada dalil apa semua. Iman orang yang menjalankan syariat Allah ini lagi hebat pada iman ulama. Iman taklid ni paling lemah. Paling lemah ni iman taklid. Ada setengah ulama mengatakan tak sah iman dia. Ada kan ulama mengatakan tak sah iman orang taklid ni. Ada setengah ulama dia. Dalam bab ilmu tauhid, ni kita tak boleh main taklid. Tapi kalau dalam bab ilmu fiqh tak apa. Ilmu fiqh tak apa. Dalam bab sembahyang, orang kata rukun sembahyang 17, kita pun 17. Mana orang tanya apa dalil? Mana aku tahu ustaz kata 17. Ini mana tahu dia tahu, mana aku tahu. Dalil dia nak cari, aku tanya aku dalil, mana aku tahu. Hang kata puasa Ramadan ni wajib tak? Dia kata wajib ada. Puasa dah, aku puasa dah. Apa dalil dia wajib? Tak tahu. Tak faham. Tak faham. Apa dalil puasa Ramadan? Apa dalil lah? Ayat Quran kan? Ayat Quran lah. Apa ayat dah? Ya ayyuhallazina amanu. Apa lagi? Kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Itu dalil dah. Dalil mengatakan wajibnya puasa. Tapi kalau tak tahu, tak apa. Kalau tak tahu ayat Quran tu pun tak apa. Asalkan dia apa? Dia percaya puasa ni wajib. Sudah. Tapi dalam bab ilmu tauhid dia kena tahu dalil. Dia kena tahu dalil. Sudah. Dia ada. Para nabi ini ada mukjizat. Tuhan bagi dia mukjizat. Mukjizat ni untuk apa? Apa guna Tuhan bagi mukjizat? Untuk membuktikan mereka ini rasul atau nabi. Kalau tidak apa bukti dah? Zaman sekarang ni orang nak tahu bukti. Nabi mana ada sijil? Adakah sijil nabi? Kalau hang kata hang lulus, mana bukti hang lulus? Ni dia ada tunjuk sijil lah. Ni dia aku lulus. Ni dia. Dalam bab pelajaran. Tapi kalau bab rasul, apa bukti dia? Mana ada? Tuhan bagi bukti lah. Tuhan bagi bukti. Tanda kerasulan itu dengan mukjizat. Tuhan bagi mukjizat. Nabi Musa, Tuhan nak tunjukkan dia seorang rasul. Berlawan dengan apa? Berlawan dengan siapa? Tukang apa? Tukang sihir. Tukang sihir. Lawan punya lawan. Tungkat Nabi Musa tu mukjizat. Mukjizat. Lawan dengan tukang sihir pun boleh buat ular. Tapi Nabi Musa, tungkat Nabi Musa pun boleh buat jadikan ular juga. Akhirnya ular, tungkat Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa boleh mengalahkan sihir-sihir zaman Fir'aun. Itu menunjukkan Nabi Musa ni nabi. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun Tuhan tunjukkan mukjizat juga. Banyak Tuhan tunjukkan. Mukjizat yang paling besar sekali ialah apa dia? Mukjizat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang paling besar sekali apa dia? Al-Quran yang paling besar sekali. Mukjizat paling besar Al-Quran. Tuhan bagi dia Quran.
Apa pasal Quran Ustaz? Apalah. Kalau tengok sekali pandang, apa benda lebih dengan Quran? Kalau kita tengok gitu, kalau kita tengok dengan mata saja, kita tak nampak kelebihan dia. Tapi kita kaji. Oh, dari segi bahasa dia, kehebatan dia, itu dia. Yang tak dapat dicipta oleh manusia biasa. Manusia biasa, pakar-pakar sastra pun tak dapat nak buat Al-Quran. Itu mukjizat lah tu. In kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min mislih wad'u syuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Tuhan kata, kalau kamu ragu-ragu apa yang aku dah sampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada umatku ni, kepada hamba-Ku ni Muhammad ni, engkau tak percaya Al-Quran tu datang daripada Allah, kalau gitu engkau buatlah. Engkau seorang sastra, seorang bijak pandai dalam bidang bahasa, buatlah. Mereka pun berbakat buat, akhirnya tak dapat nak buat. Satu ayat pun tak boleh nak buat. Pusing-pusing tak jadi. Pusing-pusing tak jadi. Dan ini menunjukkan Al-Quran ini mukjizat. Bukan sebarangan. Tapi kalau kita tengok sekali pandang gitu, dengan tak mengaji apa, memang tak nampak lah kelebihan dia. Kalau kira dari segi harga dia pun tak mahal sangat. Quran kalau banding dengan kitab-kitab yang tu, kadang kitab lebih mahal lagi. Itu dia. Baiklah. Mukjizat. Nabi-nabi diberikan mukjizat. Nabi apa? Nabi Ibrahim, Tuhan bagi mukjizat dia, tak hangus dibakar. Tak hangus dibakar. Mukjizat tu tengok. Mukjizat. Cuba kalau kita kena bakar. Kalau kita ni kena bakar macam manusia biasa. Alah, hangus lah. Api yang menjulang-julang. Sampai nak dekat pun takut. Penyebab api dia. Tapi Nabi Ibrahim selamat. Tuhan selamatkan dia. Untuk menunjukkan dia seorang rasul. Nak membuktikan dia rasul. Itu dia. Dan juga menunaikan hak ketuhanan. Hak-hak ketuhanan yang mereka tunaikan. Para nabi ini mereka tak abaikan hak ketuhanan. Ketuhanan, semua perintah-perintah Allah mereka jalankan. Kita manusia biasa ni je yang banyak mengabai-abaikan perintah Tuhan. Kadang-kadang cakap je lebih. Cakap saja lebih. Buat dia tak tahu mana. Tak dari mana. Itu dia. Kadang-kadang cakap tak serupa bikin. Cakap tak serupa bikin. Dan iman mereka adalah dengan dalil dan hujah. Dalil dengan ayat Quran berhujah. Dia secara lisan pun boleh. Tak ada masalah nak berhujah. Nak berhujah tak ada masalah. Dan ini para nabi dan rasul, iman yang paling tinggi martabat ya. Dia. Jadi kita tahulah iman ni terbagi kepada 4 yang kita belajar ini. Iman kepada 4. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, kalau kita susun tak sama pun tak apa. Kalau kita susunan kita tak sama pun tak apa. Bukan mesti sama. Asalkan kenal sudahlah. Iman taklid, iman ulama, ulama yang menjalankan syariat Allah. Orang yang menjalankan syariat Allah. Lepas itu iman para rasul. Ada 4 martabat iman. Yang pertama sekali, yang paling tinggi sekali ialah iman para rasul. Yang kedua, iman kepada orang yang menjalankan syariat Allah. Itu kalau kira ranking lah. Kalau kira ranking. Yang ketiga ialah iman para ulama. Yang paling lemah sekali iman apa? Iman taklid. Iman taklid ni pakai ikutan. Iman jenis ikutan saja, tak ada dalil, tak ada apa. Malah. Kemudian kita pindah pada pasal yang ke-10. Beriman kepada Allah.
Beriman dengan kewujudan Allah merupakan hubungan kuat dan pertalian yang kukuh antara Khalik dan makhluk, antara Allah dengan manusia. Di mana manusia adalah makhluk Allah yang paling mulia di alam ini. Sedang semulia-mulia yang ada di dalam tubuh manusia adalah hati. Dan semulia-mulia sifat yang ada di dalam hati ialah keimanan. Manusia ni Tuhan jadikan sebaik-baik makhluk. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Tuhan kata, Tuhan yang mengakui manusia ni sebaik-baik kejadian. Tapi jangan lupa. Tapi jangan lupa. Apa dia? Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami jatuhkan dia, kami turunkan martabat dia asfala safilin, serendah-rendah dia. Asfala safilin ni paling rendah. Asfal ni rendah, asfala safilin ni paling rendah. Rendah, serendah-rendahnya. Kadang-kadang manusia ni asal dia martabat dia tinggi, tapi Tuhan kadang-kadang dijadikan dia sebagai yang paling rendah. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Melainkan yang beriman dan beramal soleh. Yang itu saja. Illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Itu saja. Yang beramal dan beriman dan beramal saleh itu kekal. Itu kekal dia, yang paling mulia. Yang paling mulia. Tuhan dia kata, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Aku jadikan manusia ni sebaik-baik kejadian. Tapi Tuhan turunkan taraf dia. Yang Tuhan turunkan taraf ni siapa dia? Orang yang tak beramal, yang tak beriman dan tak beramal soleh. Lama-lama taraf dia sama macam binatang ya. Lama-lama taraf dia sama macam binatang ya. Apa pula tak sama pula? Binatang kata aku lagi baik pada hang. Aku lagi baik. Kerbau kata aku lagi baik pada hang. Aku sekurang-kurang ada juga berkorban. Kalau kata lembu kata aku ada juga berkorban. Korban bila? Hari apa? Korban lah. Korban orang nak sembelih korban dia lembu lah yang berkorban. Lembu berkorban. Aku ada juga dia tak korban. Hang apa ada? Hang apa ada? Dia. Lembu kata aku lagi baik. Aku lagi baik. Aku berkorban nyawa. Aku berkorban nyawa. Itu dia. Apa ada? Hang tak ada buat apa, tak ada apa. Hang semua buat maksiat dia. Buat maksiat dia. Taraf hang ni. Itu dia. Macam cerita apa tu ada. Ni. Pasal apa? Kaabah. Ini bukan Kaabah ni Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dibakar kan? Burung-burung cak bawa apa? Bawa ni air. Kata dia binatang-binatang gajah ke apalah hang burung. Hang dekat air dalam mulut hang tu habis tengah jalan dia, bukan boleh memadamkan apa? Bukan boleh memadamkan api yang membakar Nabi Ibrahim tu, buat penat dia. Tapi burung jawab apa? Kurang-kurang aku ada juga usaha dah. Empat tak ada langsung besar saja badan. Tak ada apa? Tak ada usaha dia kata. Senang kat dia juga. Dia. Tak apalah. Sedang semula-mulia itu dalam diri manusia ni ada yang paling mulia. Apa dia? Hati. Inna fil jasadi murghah. Wa idza salahal jasadu kulluh. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Ala wahyal qalb. Dalam diri manusia ni ada seketul daging. Kalau baik daging tu baiklah manusia tu.
Kalau tak elok lah jadi dah. Apa dia? Hati. Nabi kata. Ala inna fil jasadi mudghah. Idza salahat salahal jasadu kullu. Wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Sesungguhnya ada pada diri manusia ni ada ketul darah, ketul daging. Kalau daging tu elok-eloklah. Kalau daging tu tak eloklah dia. Apa dia? Hati. Hati lah. Manusia ni kalau semuanya daripada hati. Kalau hati dia baik, jadi baiklah. Kalau hati dia busuklah. Itu dia. Itu dia. Hati. Kadang hati. Kalau hati itu hati ada perasaan dengkilah dia. Perangai dia pun buruklah. Tapi kalau hati dia tu ikhlas, baiklah jadi orang tu. Nak apa? Nak membersihkan hati. Tazkiyatul qulub. Membersihkan hati. Tazkiyatul qulub. Membersihkan hati. Nak membersihkan hati. Hati ini nak kena bersihkan. Itu yang belajar sifat apa tu? Kalau dalam ilmu tasawuf sifat apa? Sifat apa? Dalam ilmu tasawuf sifat mahmudah. Sifat mahmudah. Sifat mahmudah tu belajar. Untuk nak membersihkan hati itulah. Lawan dia sifat mazmumah. Lawan dia sifat mazmumah. Nak membersihkan hati. Tazkiyatul qulub. Hati nak dibersihkan. Bukan boleh bersihkan dengan ni. Kalau kaki kena najis senang bersihkan dia. Ambil air curah, bersihlah dia. Kalau yang kena najis, tapi hati ni payah nak bersihkan dia. Payah. Kadang-kadang dengan adik-beradik pun gaduh. dengan adik-beradik pun gaduh, hati punya pasal. Hati punya pasal. Ada perasaan iri hati, ada perasaan itu, perasaan ini. Itu pun nak apa? Nak dibuang, nak dibuang. Hati. Tapi dalam hati tu pula apa yang kata? Semula sifat yang ada dalam hati itu dah ada iman. Kalau dalam hati itu ada iman, itu paling baik, paling baik. Hati itu baguslah. Tapi yang sebaik-baik dia ialah adanya iman. Hati itu hati yang beriman. Hati yang beriman. Bila hati orang yang beriman, dia susah nak melakukan keburukan. Susah. Bila dia nak melakukan keburukan, dia teringat. Dia tak jadi. Tak jadi. Dia nak buat begini. Tak jadi. Pasal apa? Hati dia. Aku tak sampai hati lah. Aku tak sampai hati. Bila dia nak buat nanya pada orang, dia kata, aku tak sampai hati. Hati dia bersih. Hati dia bersih. Bila dia nak buat surah, dia kata, aku tak sampai hati. Tapi kalau hati yang tak bersih ni, zaman sekarang ni macam-macam kita dengar. Anak bunuh mak, mak bunuh anak. Kita dengar pun ngeri. Mak bunuh anak, anak bunuh mak, bapa bunuh anak, anak bunuh bapa. Kadang-kadang malas nak baca dah. Itu dia. Hati. Hati. Itu dia. Nak membersihkan hati tu. Kena kita belajar tu mudah-mudahan. Kita belajar agama ni, mudah-mudahan hati kita jadi bersih. Hati kita jadi bersih. Nak buat macam ni, jadi ingat dosa. Bila teringat dosa pahala, tak jadi. Percaya kepada adanya dosa, adanya pahala. Bila percaya yang tu, insya-Allah. Percaya hari kiamat, adanya hari kiamat. Hasad dengki. Dia. Keimanan itu bukan hanya semata-mata ucapan yang keluar daripada mulut seseorang itu sahaja. Tetapi keimanan yang sebenar ialah merupakan akidah atau kepercayaan yang timbul dari hati seorang tadi, yang didorong oleh perasaan cinta dan kasih terhadap Allah Subhanahu wa taala,
lebih daripada segala yang dicintai dan dikasihi dari apa yang ada di dunia ini. Dia ada. Bukan hanya sekadar ucapan. Nak cakap memang senang. Iman yang senar ialah timbul daripada perasaan hati yang cinta dan kasih kepada Allah. Perasaan kasih cinta kepada Allah ni, cakap senanglah. Cinta kepada Allah, tapi nak membuktikan kecintaan kita kepada Allah ini yang susah. Nak tunjuk ada bukti, ada bukti. Cakap memang senang. Cakap memang senang. Tapi nak buat ni satu perkara yang susah. Dia. Ini lepas itu ayat Quran ni ya. Di sini ayat Tuhan, ayat Quran. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum wa amwalun iqtarabtumuha wa tijaratun takhshawna kasadaha wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallah wa rasulih wa jihadin fi sabilillah wa jihadin fi sabilih fatarabbasu hatta ya'ti Allahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa asiratukum. Tuhan kata kalaulah bapa-bapa kamu, mak bapak kamu, anak-anak kamu, saudara-saudara kamu, isteri-isteri kamu, keluarga-keluarga kamu, yang kamu lebih sayang daripada Allah, harta-harta kamu yang kamu lebih sayang daripada Allah, dan perniagaan-perniagaan kamu yang kamu takut rugi, dan tempat-tempat tinggal yang kamu lebih sayang daripada Allah dan Rasul, dan berjihad daripada jalan Allah, fatarabbasu, maka tunggulah, hatta ya'ti Allahu bi amrihan, hingga Allah akan datang dia punya hukuman daripada Allah. Wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Tuhan akan tidak akan memberi hidayah kepada orang yang fasik. Tuhan kata apa? Katakanlah wahai Muhammad, jika bapa-bapa kamu dan anak-anak kamu dan saudara-saudara kamu dan isteri-isteri kamu atau suami kamu dan kaum keluarga kamu dan harta benda yang kamu usahakan dan perniagaan yang kamu bimbang akan merosot dan rumah tempat tinggal kamu yang kamu sukai, jika semuanya itu menjadi perkara yang kamu cintai lebih daripada Allah dan Rasulnya dan daripada berjihad untuk agamanya, maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusan azab siksanya, kerana Allah tidak akan memberi petunjuk pada orang yang fasik. Tuhan bagi amaran. Kalaulah kita sayangkan bapa kita ni, anak kita ni lebih sayang daripada Allah, tunggu saat dia, balasan daripada Tuhan. Kalau kita sayangkan isteri kita, suami kita lebih daripada sayangkan Allah, tunggu juga. Kalau kita sayangkan harta lebih daripada sayangkan Allah, tunggu jugalah siksaan daripada Allah. Kalau kita sayang rumah kita lebih kita sayang daripada Allah, tunggu jugalah. Kalau berjihad ni kita tak suka berjihad, kita lebih suka duduk duduk saja di rumah tu, kena tunggulah sehingga saat datang perintah daripada siksaan daripada Allah. Tuhan kata kadang-kadang kita ni sayangkan anak lebih daripada sayangkan Allah. Macam mana? Kita tengok anak-anak kita tu, kita tengok dia baca ni, esok nak periksa ni, 2-3 hari lagi nak periksa lah kata. Anak kita pulun baca, periksa, lama-lama dia pun tertidur. Sampai waktu subuh, kita tak gerak dia sembahyang. Pasal apa? Kita kata apa? Kesian, dia dah berjaga malam tadi dah, dia berjaga. Dia berjaga tadi, kesian dia, tu kacau dia biarlah dia tidur. Maknanya kita sayangkan apa? Sayangkan anak lebih daripada sayangkan Allah.
Allah suruh semayang. Tapi kita kata tak usahlah, tak payahlah. Biarlah dia tidur. Biarlah dia tidur, kesian dia. Baru je tidur tu. Baru je baca tadi. Di mana kita sayangkan anak lebih daripada sayangkan Allah. Patutnya kita geraklah, tak pedulilah. Lepas sembahyang nanti nak tidurlah balik. Itu yang sebaik-baik. Tapi kadang-kadang ada juga orang siang tak nak. Ya, ini tak kenalah, tak kena. Ini dia. Ada ni dah. Cukuplah. Nanti kita sambung lagi huraian dia. Tu baru satu contoh. Tu satu contoh. Nak parah.